Yang sahih di RTM, jenama dipercayai. Berita 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Farah Huda Sairan dalam Berita Melaka FM. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menyeru rakyat di negeri ini untuk mendaftar mendapatkan suntikan vaksin melalui aplikasi MySejahtera dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Beliau berkata untuk fasa pertama Melaka menerima 25,740 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech secara berperingkat. Terdapat 23 fasiliti kesihatan yang akan terlibat dengan pemberian vaksinasi ini yang terdiri daripada 3 hospital kerajaan dan 20 klinik kesihatan. Untuk maklumat sidang pendengar sekalian, program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Melaka ini akan dilaksanakan dalam 3 fasa. Bagi fasa pertama, untuk kumpulan petugas Barisan Harapan yakni frontliners yang membabitkan anggaran seramai 12,870 orang penerima. Manakala fasa kedua pula dijadualkan pada bulan April hingga Ogos yang akan membabitkan seramai 250,000 orang penerima dalam kumpulan warga emas berusia 60 tahun ke atas. Bagi fasa ketiga pula yang dijadualkan pada September 2021 hingga Februari 2022 dan ia disasarkan untuk penduduk negeri Melaka yang berumur 18 tahun ke atas, sama ada warga negara dan bukan warga negara juga di sasaran lebih kepada 400,000 orang. Beliau berkata demikian ketika bersiaran dalam segmen Bicara Ketua Menteri di Melaka FM. Kehadiran pelancong ke Melaka merosot sehingga 70% sejak sebulan lalu, seterusnya memberi impak besar kepada sektor pelancongan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata pada 2019 Melaka menerima seramai 18.7 juta orang pelancong dengan jumlah pendapatan kira-kira 21.298 bilion ringgit. Oleh itu, pelbagai usaha dirangka termasuklah memperkasakan semula kempen Melaka Visit Melaka 3.0. Selain daripada itu juga difahamkan bahagian promosi pelancongan ataupun BPP atau Tourism Melaka akan melancarkan semula kempen Orang Melaka Melawat Melaka ataupun Melakan Visit Melaka 3.0 yang akan bermula pada 8 Mac 2021 hingga 31 Disember 2021 dalam usaha kita untuk merancangkan semula sektor pelancongan dalam negeri. Pada kempen sebelum ini, yakni last year, yang bermula pada 8 November 2020 dan berakhir pada 28 Februari 2021, ia telah menerima sambutan yang sangat memberangsangkan cerimoni. Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri melancarkan aplikasi Perjalananku menerusi program Global Future Cities bagi membantu perancangan pembangunan negeri. Esko Pembangunan Daerah, Luar Bandar, Pengurusan Banjir dan Teknologi Hijau, Datuk Seri Idris Harun berkata, aplikasi berkenaan bertujuan untuk mengumpul soal selidik rakyat di Melaka mengenai maklumat perjalanan individu. Maklumat yang direkod menerusi aplikasi itu juga akan digunakan bagi merancang meningkatkan sistem mobiliti yang diperlukan untuk masa depan sekaligus mewujudkan sistem perjalanan yang lancar di negeri ini. Untuk menjadikan Melaka ini sebagai negeri hijau yang mampan pada masa depan. Maknanya bila CM sebut ni Melaka maju jaya ni, kita maju, orang gembira tau. Rakyat gembira duduk di Melaka ni. Dia tak takut, dia tak worry. Inilah salah satu daripada program dia yang CM sebut ni. Ini salah satu daripada program dia. Dan dia perlu melibatkan rakyat Melaka. Nak dapat satu sistem transportation yang baik ni, kena ada survey yang betul-betul dilakukan, kajian yang betul-betul. Jadi kajian itu mesti datang daripada orang Melaka.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan aplikasi berkenaan di Seri Negeri Air Keroh. Hadir sama Esko Kejeraya, Kemudahan Awam dan Infrastruktur Negeri, Datuk Ruslan Ahmad. Mengulas lanjut, rakyat Melaka yang memuat turun aplikasi berkenaan juga berpeluang memenangi hadiah wang tunai yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hampir RM26,000. 63 calon sijil pelajaran Malaysia SPM ditahan dalam ops khas pengubahsuaian egsos dan pemantauan calon SPM selepas menunggang motosikal dengan laju serta melakukan aksi berbahaya. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintenden Hassan Basri Yahya, kesemua mereka ditahan di dataran Kelebang dan Pantai Puteri petang semalam. Katanya dalam operasi berkenaan, pihaknya menjalankan pemeriksaan ke atas 53 motosikal dan mengeluarkan 92 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Antara kesalahan tertinggi direkodkan ialah tidak mempamer pelekat L atau P, aksesori tidak sempurna, ubah suai egsos serta penunggang bawah umur 17 tahun. Pihaknya turut menyita 14 motosikal. Kolej Universiti Islam Melaka Kuih melantik Mufti Melaka Datuk Abdul Halim Tawil sebagai Profesor Adjung Fakulti Keilmuan Islam FKI bagi tempoh 2 tahun bermula 1 Februari lalu. Kuih dalam satu kenyataan menjelaskan gelaran kehormatan itu dianugerahkan kepada Datuk Abdul Halim yang merupakan seorang tokoh profesional serta mempunyai kepakaran dan pengalaman luas dalam bidang pengajian Islam. Sumbangan dan jasa bakti serta peranan beliau yang sangat besar terhadap organisasi dan masyarakat terutamanya di Melaka juga merupakan antara faktor utama beliau dipilih bagi menyandang gelaran itu. FKI kini menawarkan 13 program pengajian yang bermula daripada peringkat diploma sehingga ke peringkat ijazah Dr. Falsafah. Pelantikan Profesor Adjung itu diharap dapat memberikan impak dan nilai tambah kepada program pengajian yang ditawarkan oleh FKI, terutama penglibatan pihak industri bagi membantu kebolehpasaran graduan FKI kelak. Pemekasaan dan penambahbaikan program-program pengajian di FKI kelak akan dapat dijalankan di atas nasihat dan kepakaran Datuk Abdul Halim dalam memastikan program-program yang ditawarkan adalah selari dengan kehendak semasa pasaran industri. Sekian berita Radio Melaka FM. Berita disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Terus patuh SOP dan daftar di MySejahtera untuk dapatkan vaksin COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.